Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dayang Nufazira Aziz binti Umar Mahmun, nomor metrik C16E0050. Saya akan membentangkan kajian projek tahun akhir saya yang bertajuk Pengaplikasian Corak Hiasan Pakaian Tradisional Dusun Lutut dalam Penghasilan Karya Kontemporari. Pertama, mengenal pasti jenis-jenis corak dan motif yang terdapat pada hiasan pakaian tradisional masyarakat Lutut. Kedua, mengkaji ekspresi nilai makna estetika corak hiasan baju tradisional dalam konteks yang tepat. Dan objektif yang ketiga ialah memvisualkan kesesuaian corak dan motif pada hiasan pakaian tradisional Dusun Lutut dalam karya seni. Jenis corak dan motif hiasan dengan menggunakan metodologi data primer dan data sekunder, pengkaji mendapati bahwa kajian yang dijalankan terhadap kawasan atau tempat-tempat yang telah ditetapkan di dalam skop kajian seperti di sekitar kawasan Kota Kinabalu secara amnya, dan kajian ini melibatkan masyarakat kaum Dusun Lutut sendiri yang banyak tinggal di daerah Tuaran. Seterusnya, melalui pemerhatian ke atas pakaian tradisi ini, pengkaji mendapati bahwa motif atau corak pada pakaian masyarakat Lutut dipanggil linangkit, yaitu motif sulaman, dan motif tersebut disulam pada gonop yang selalu dipakai oleh penari-penari Sumayau. Motif sulaman hiasan ini mempunyai beberapa variasi bentuk yang diaplikasikan daripada bentuk geometri. Warna yang digunakan pada motif hiasan ini turut menimbulkan keindahan dan keunikan yang terdapat pada motif ini. Terusnya, dalam masyarakat Lutut, bahagian tepi gonop dan bahagian kepala kuluwu lazimnya dihiasi oleh motif linangkit, yaitu motif sulaman. Corak sulaman tangan ini merupakan sebuah hasil tangan yang asli diwarisi daripada nenek moyang sejak turun-temurun. Terdapat juga penyulam linangkit di dalam kalangan kaum Rungus di Kudat Iranun di Kota Belut dan kaum Lutut di Tuaran. Latar belakang motif linangkit dihasilkan bersama kain berwarna hitam, dan penghasilan motif linangkit menggunakan teknik sulaman benang membentuk pola secara membujur dari atas ke bawah pada sebuah rekaan corak pakaian. Penggunaan motif linangkit mengalami perubahan mengikut perubahan zaman. Ini adalah karena penambahan manik dan labuci yang telah mendominasi hiasan pakaian tradisional, terutamanya hiasan pada gonop dan kolubu. Motif linangkit ini dijahit secara menegak dan melintang di bagian tengah, seperti yang kita lihat pada gambar raja di sebelah. Corak-corak ini dibentuk dan disulam secara berulang dalam bentuk yang kecil dan besar agar terbentuk satu pola corak. Penggunaan warna-warna yang vibrant atau terang seperti warna kuning, merah, hijau, dan putih dicipta untuk mengisi setiap bentuk geometri sehingga menjadi corak yang pelbagai. Seterusnya, ciri corak hiasan adalah berupa geometri yang telah didominasikan kepada bentuk segitiga dan segi empat. Gambar raja di atas adalah motif asas sulaman yang telah divariasikan kepada variasi corak sulaman. Pembentukan motif corak dan bentuk rekan hiasan sulaman yang divariasikan kepada beberapa image. Gabungan daripada motif menghasilkan beberapa variasi corak sulaman yang dicipta oleh penyulam Lutut. Variasi motif linangkit terbentuk hasil daripada pengulangan corak yang diklasifikasikan seperti image translasi, image pengulangan komposisi, putaran, cerminan, dan penggunaan image positif dan negatif. Diasaskan daripada bentuk berorientasikan unsur geometri seperti bentuk segitiga dan segi empat. Daripada motif asas sulaman, terbentuknya variasi corak sulaman, yaitu variasi corak asas linangkit yang telah disusun secara berulang bagi tujuan untuk mencipta pola corak yang menarik. Corak asas yang ditransformasikan kepada pengulangan corak dengan penggabungan rupa pada corak. Variasi corak sulaman yang terhasil dari gabungan corak asas ini digunakan untuk menghiasi pakaian masyarakat Dusun Lutut. Nilai pakaian tradisi ini terletak pada upacara yang berfungsi untuk memanggil semangat atau upacara ritual. Seterusnya merupakan sebuah lambang status terutamanya kepada kaum wanita kerana perhiasan pinggang seperti lilimbo. Seterusnya, penyulam hiasan pakaian tradisi ini mempunyai nilai kerajinan yang tinggi dan kesabaran kerana penghasilan sebuah sulaman ini bukanlah mudah. Idea pengkaji daripada olahan corak dan motif hiasan dan memilih warna asas yang lazimnya digunakan dalam pembuatan sulaman seperti warna-warna terang,
Teknik yang digunakan adalah catatan media campuran yang menggunakan teknik collage atau lebih dikenali tampalan. Menggunakan bahan-bahan catatan dan bahan lain, dan pengkaji menggunakan teknik sulaman atas kanvas untuk efek corak timbul. Subjek utama yang digunakan oleh pengkaji adalah corak dan motif sulaman hiasan pada pakaian tradisi lutut. Proses penghasilan karya. Proses 1, pengkaji melakar lakaran yang telah dipilih ke atas kanvas. Seterusnya, proses kedua, pengkaji menyulam benang tebal ke atas kanvas. Dan seterusnya, proses 3, yaitu pengkaji menambah warna akrilik ke atas kanvas. Dan seterusnya, proses keempat, pengkaji menggunakan kain baldu untuk dilekatkan di atas kain kanvas, karena kain baldu merupakan kain yang digunakan dalam pembuatan pakaian tradisi lutut. Proses kelima pula adalah pengkaji menampal renda kecil untuk menunjukkan renda-renda di bagian hiasan pakaian. Proses 6 pula adalah pengkaji mewarnakan akrilik di bagian tepi. Proses akhir, pengkaji menggunakan akrilik tube untuk menimbulkan efek manik yang berada di atas hiasan pakaian tradisional lutut. Corak dan motif geometri pada hiasan atau nama lain yaitu linangkit mempunyai maksud tersirat yang menjelaskan tentang pemikiran penenun kaum lutut. Pengkaji memilih untuk menghasilkan karya kontemporari media campuran sebagai hasil karya akhir karena pada zaman kini corak hiasan telah banyak dieksploitasi dalam industri ekonomi tanpa mengekalkan nilai estetika corak tersebut. Reka bentuk dan rakam hiasan pakaian tradisi ini kebanyakannya telah diubah sesuai mengikut penenun atau pembuat pakaian tradisi ini sendiri. Memperkasakan corak etnik ke dalam seni. Memperbanyakkan pendokumentasian huraian tentang corak etnik dan seni kontemporari di Malaysia dan kajian lanjutan. Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan KPKK disyorkan untuk lebih banyak menerbitkan buku atau jurnal yang berkaitan dengan seni dan budaya, supaya dapat dijadikan sumber rujukan generasi muda pada masa akan datang. Setiap maklumat berkaitan dengan seni dan budaya yang dikumpul perlu disimpan dan direkod bagi tujuan untuk bahan rujukan.